Selamat sejahtera, saya Komati dari PAKK1. Saya telah menjalankan kerja lapangan di prasekolah Tadika Junior Generasi Intelek dengan menggunakan kaedah pemerhatian. Hari ini saya hendak membuat pembentangan dari hasil dapatan pemerhatian saya berkaitan pengurusan di Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak. Pengurus adalah orang yang bertanggungjawab merancang, mengurus, mengeluarkan dan memasarkan produk atau perkhidmatan sesebuah organisasi di mana perancangan merupakan fungsi utama pengurus. Kata kerja mengurus iaitu management berasal dari bahasa Itali, managio, iaitu menangani. Dan kata nama ini diterbitkan daripada perkataan Latin manus iaitu tangan. Pengurusan merangkumi sumber-sumber manusia, kewangan, teknologi serta semua sumber semula jari. Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang menjalankan fungsi pengurusan. Pengurusan boleh ditakrifkan sebagai satu seni bagi melaksanakan proses kerja yang terancang dan dilaksanakan secara bersistematik, teratur dan mempunyai garis panduan tertentu. Visi sekolah yang saya membuat kerja lapangan adalah melahirkan insan yang berfikiran, terbuka, kreatif dan berketerampilan. Memberi peluang kepada kanak-kanak menimba pengalaman yang bermakna dalam semua bidang perkembangan fizikal, intelek, bahasa, emosi, sosial dan moral. Misi menjadikan generasi tadika junior generasi intelek yang berpotensi, genius dan mempunyai daya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, pengurusan ruang. Ruang-ruang kawasan kelas mempunyai fokus untuk pembelajaran. Ruang dalam kelas dibahagi kepada sudut pembelajaran tertentu bagi membolehkan kanak-kanak nampak lebih jelas tentang pilihan ruang bagi menjalankan aktiviti tertentu seperti sudut role play untuk aktiviti memainkan peranan. Selain itu, ia juga membenarkan kanak-kanak memilih ruang kegemaran mereka semasa menjalankan aktiviti bebas. Perancangan ruang pembelajaran dibuat dengan teliti dan membuat perancangan yang rapi. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di ruang pembelajaran dan persekitaran prasekolah telah diberi perhatian yang lebih mendalam. Kesemua ruang pembelajaran iaitu di dalam ataupun di luar sekolah disesuaikan dengan tujuan dan objektif yang ditetapkan. Terdapat 5 ruang dalam prasekolah iaitu ruang belajar, ruang makan, ruang bilik air, ruang membaca dan ruang bermain. Ruang-ruang ini sangat penting dalam sesebuah prasekolah kerana dengan adanya ruang-ruang seperti ini, kanak-kanak dapat melihat dengan lebih jelas tentang pilihan ruang untuk menjalankan aktiviti tertentu. Seterusnya, ruang belajar. Ruang belajar merupakan ruang penting untuk prasekolah di mana sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Di dalam ruang ini, murid-murid dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak dalam berkomunikasi dan mereka dapat meningkatkan kemahiran membaca dan menulis dan juga meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Ruang seterusnya adalah ruang membaca. Ruang membaca ini digunakan oleh kanak-kanak untuk mengisi masa lapang dengan membaca walaupun masa yang sekejap. Di dalam ruang ini, kanak-kanak dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat mengumpulkan sifat rajin membaca dalam diri kanak-kanak. Ruang ini memerlukan keadaan senyap supaya kanak-kanak dapat menumpukan perhatian tanpa gangguan. Ruang seterusnya, ruang makanan. Ruang makanan merupakan ruang untuk keperluan asas kanak-kanak untuk makan dengan selesa. Guru-guru akan mengajar kanak-kanak untuk mengemas tempat makanan mereka sendiri dan guru dapat membimbing kanak-kanak cara menghidang makanan dan minuman. Ia membolehkan murid makan di tempat yang disediakan. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya adalah ruang bilik air.
Ruang untuk memberi keselesaan kepada kanak-kanak di samping memudahkan pembantu prasekolah menguruskan kanak-kanak. Dapat melatih kanak-kanak mengamal kebersihan diri dengan betul, melatih kanak-kanak untuk menggunakan air secara berkhidmat di ruang bilik air. Seterusnya adalah ruang pengurusan bahan. Di pengurusan bahan adalah peralatan dan sumber dapat membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak dalam aspek fizikal, mental, sosial dan emosi. Peralatan perabot-perabot seperti kerusi, meja, almari dan rak buku serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembelajaran seperti pensel, buku, pembaris dan juga gam. Yang seterusnya adalah pengurusan keselamatan. Pengurusan keselamatan ini amat penting bagi kanak-kanak prasekolah kerana dapat menjalankan aktiviti dengan bebas dan rasa selesa, membantu menyuburkan nilai, mengutamakan keselamatan dan juga mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga dan juga mengelakkan daripada serangan penyakit dan mengelakkan daripada kematian. Seterusnya adalah pengurusan makanan. Pengurusan makanan ini merancang dan menyediakan makanan yang seimbang adalah penting bagi kanak-kanak yang membesar. Perancangan menu yang sihat dan seimbang penting untuk kanak-kanak prasekolah kerana dapat memberi tenaga yang diperlukan serta mencukupi bagi kanak-kanak dalam aktiviti belajar sambil bermain dan dapat membantu ketahanan badan bagi mengelak daripada jangkitan virus serta sembuh daripada luka ataupun penyakit. Seterusnya, pengurusan makanan membantu untuk membekalkan makanan dan snack yang sihat pada waktu yang bersesuaian justru baik untuk pembinaan badan dan juga pembesaran dan memastikan kepelbagaian dan setiap sajian agar kanak-kanak mendapat makanan yang seimbang dan juga untuk mengurangkan pilihan makanan yang berulang kali. Kita juga perlu membuat perancangan awal bahan yang diperlukan bagi mengelakkan daripada membeli di saat akhir atau dalam keadaan yang tergesa-gesa. Ia juga dapat membantu untuk menjimatkan masa. Itu saja daripada pembentangan kami. Terima kasih.